Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin nabiyyan wa rasula wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan, rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita merafakkan rasa syukur kita yang tidak terhingga kepada Allah pada pagi ini seperti yang kita rancangkan. Allah Subhanahu wa taala memberikan keizinan. Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmat, hidayah, petunjuk dan juga taufik daripada Allah Subhanahu wa taala, kita dapat meneruskan pembelajaran melihat hikmah di sebalik susunan surah-surah di dalam Al-Quranul Karim, yang mana insya-Allah pada pagi ini kita akan melihat beberapa sudut perkaitan munasabah di antara surah Yunus dengan surah sebelumnya, iaitu surah Taubah. Pagi ini insya-Allah kita akan memasuki surah-surah yang berada pada juzuk yang ke-10 dan juga pada juzuk yang ke-11. Surah Taubah, kita sedia maklum, ia berada pada juzuk yang ke-10 dan ada sebahagian ayat juzuk yang ke-11. Manakala surah Yunus, ia berada pada juzuk yang ke-11, surah yang ke-9 dan surah yang ke-10. Tuan-tuan dan puan-puan, rahimani wa rahimakumullah, semoga nota yang kita akan rujuk pada pagi ini telah pun tuan-tuan dan puan-puan memperolehinya. Mohon maaf jika agak terlambat saya membuat hebahan nota, mungkin ada yang tidak sempat untuk mencetak. Jadi kita lihat surah At-Taubah dengan surah Yunus dari sudut perkaitan yang pertama. Surah At-Taubah, kita mengetahui bahawa surah At-Taubah ini surah yang ada perkaitan dengan peperangan Tabuk. Kita juga mengetahui surah Taubah ini surah yang banyak Allah membongkarkan perihal orang-orang munafik. Dan kita juga sedia maklum surah Taubah surah yang banyak Allah Subhanahu wa taala memberi ruang tentang taubat. Dan kita juga mengetahui surah Taubah adalah surah yang Allah Taala telah pun meminta kepada orang-orang beriman agar memutuskan sebarang hubungan dengan orang-orang musyrikin. Tidak ada lagi sebarang perjanjian. Namun begitu, kalau kita melihat beberapa ayat-ayat dalam surah Taubah, seperti mana ayat yang ke-128 dalam surah Taubah, kita lihat pada penghujung surah Taubah,
penghujung di sini merujuk kepada dua ayat yang terakhir bagi surah At-Taubah, iaitu ayat 128. Kalau tuan-tuan boleh merujuk ke dalam Quran, dalam Quran terjemahan, muka surat 207 ayat 128 ni, yang mana ayat 128 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah memberitahu tentang siapakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, apa karakternya, dan bagaimanakah Rasul ini dikaitkan dengan peribadinya. Jadi kalau kita baca ayat secara lengkap, ayat 128, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufun rahim. Okay. Ayat 128, jika kita baca terjemahan ayatnya secara lengkap, kita mengetahui bahawasanya Allah telah menegaskan laqad sesungguhnya benar-benar telah datang kepada kamu rasulun, seorang rasul. Rasul merujuk kepada seorang rasul min anfusikum, dalam kalangan kamu sendiri. Kita tahu dia adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana rasul di kalangan kamu itu sendiri, dia mempunyai karakter apa? Azizun alaihi ma anittum. Okay, yang pertama, rasul itu dia mempunyai perasaan terasa berat olehnya penderitaan yang kamu alami. Rasul yang kita maksudkan di sini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ini Allah pilih dia di kalangan penduduk Madinah itu sendiri, di kalangan orang Arab itu sendiri, kan, bukan orang luar, bukan daripada bangsa luar, tetapi Allah Ta'ala hantar Rasul itu di kalangan mereka. Maknanya mereka mengenali Rasul itu, dan Rasul itu sangat mengenali sangat mengenali tentang kaumnya. Okey, Rasul ini sifat dia, dia mempunyai sifat yang dia merasa dia akan merasa susah kalau umat dia susah. Dia juga baginda sallallahu alaihi wasallam juga adalah arisun alaikum bil mu'minin, sangat suka jika kaumnya itu beriman. Lepas tu Rasul ini juga mempunyai perasaan raufun, sangat belas kasihan, rahimun, seorang yang penyayang kepada orang-orang yang beriman. Jadi ada 4 sifat Rasul yang Allah telah utuskan kepada mereka. Okay. Kalau kita baca ayat 128 ini, Allah menyebutkan tentang pengutusan seorang Rasul daripada kalangan mereka. Okay, kita tahu tentang seorang Rasul yang diutuskan. Okay. Namun, apabila kita baca ayat yang kedua dalam surah Yunus, yang mana ayat yang kedua ni adalah ayat yang menjadi kepada pembukaan bagi surah Yunus, kita menemukan Allah Subhanahu wa taala masih lagi sebenarnya nak menyebutkan tentang apa yang telah Allah katakan pada ayat 128.
Yang mana ayat kedua ini ayat yang secara lengkapnya Allah Ta'ala berfirman, akana linnasi ajaba an awhayna ila rajulim minhum an anzirin nasa wa bashirin ladina amanu anna lahum qadama sidqin inda rabbihim qala al-kafiruna inna hadha lasahirum mubin. Okay. Ayat yang kedua surah Yunus. Pembukaan surah Yunus, Allah menyebutkan, setelah menyebut tentang Al-Quranul Karim, ayat yang kedua Allah mengatakan, patutkah bagi manusia itu dia berasa hairan disebabkan kami telah mewahyukan kepada seorang lelaki dalam kalangan mereka. Okey, ayat yang kedua surah Yunus, Allah tidak menyebut tentang gelaran Rasul, tetapi Allah menyebut tentang seorang lelaki, Rajulin. Yang mana Rajulin ini, ia telah mendapat wahyu. An awhayna ila rajulin. Okey. Apa sebenarnya yang kita nak cari daripada ayat yang kedua surah Yunus? Okey. Yang kita nak cari adalah surah Yunus ini surah yang melengkapkan lagi apa yang telah dibincangkan pada dua ayat terakhir surah Taubah. Okey. Melengkapkan dari sudut apa? Dari sudut Rasul yang Allah utuskan di kalangan mereka. Yang mana Rasul yang Allah utuskan kepada mereka ini, Rasul itu dia seorang lelaki, Rajulin. Menunjukkan bahawa Rasul min anfusikum tu adalah seorang lelaki. Yang Rasul itu Allah utuskan sebenarnya ia telah dikurniakan wahyu kepada dia. Maknanya ayat yang kedua surah Yunus ini mengukuhkan lagi perbincangan tentang Rasul yang telah pun Allah hantar kepada mereka. Jadi dia saling melengkapkan perbincangan tentang kita kata apa, tentang kemuliaan Rasul yang Allah hantar di kalangan mereka. Yang mana Rasul itu sepatutnya kaum yang mendapat Rasul itu sepatutnya mereka sepatutnya mereka berterima kasih kepada Allah, syukur sangat-sangat Allah hantar Rasul ni, kan Allah pilih di kalangan mereka boleh bercakap dengan bahasa mereka. Sepatutnya kita bangga, kan? Sepatutnya kita sukalah, kan? Kita rasa bangga sebab Rasul tu di kalangan mereka sendiri, bahasa mereka dapat wahyu, kan? Tetapi sebaliknya ia telah berlaku kepada orang-orang kafir musyrikin ni. Yang mana apa? Yang mana mereka ini merasa hairan pula. Kenapa Rasul itu adalah di kalangan manusia macam mereka. Jadi kesimpulan sebenarnya yang kita nak dapat daripada kedua-dua ayat ini, kita dapat mengetahui tentang Allah
nak mengukuhkan. Allah masih lagi nak memberitahu tentang kedudukan, kepentingan Rasul yang telah pun Allah hantar kepada mereka. Walaupun surah Taubah itu kita dah masuk kepada penutup dia, kan, ayat 128. Tetapi masuk pada surah baru, surah Yunus, mula-mula lagi surah Yunus itu ayat yang kedua, Allah memulakan dengan mengingatkan kepada mereka apa yang telah dibincangkan oleh Allah pada ayat yang sebelumnya. Okay, jadi ini adalah sudut yang pertama. Jadi kita lihat penyusunan surah di dalam Al-Quran ini, ia mempunyai pertalian, ia mempunyai perkaitan yang sangat kuat di antara satu surah kepada satu surah. Kita maksudnya kita dapati penghujung surah Taubah ini, dia walaupun dekat surah Yunus tu ada pemisah dia, kan, Bismillahirrahmanirrahim, tetapi masih lagi memperkatakan topik yang sama tentang Rasul. Ini adalah sudut yang pertama yang dapat kita pelajari pada pagi ini. Kita lihat dari sudut apa? Penutup dengan pembuka bagi surah Yunus. Kita lihat sudut yang kedua. Okey. Sudut yang kedua, jika kita lihat ayat yang ketiga terakhir dalam surah Taubah, iaitu ayat yang ke-127, masih lagi kita lihat pada muka surat 207 dalam Al-Quran ayat 127 ini. Dan ayat 127 ini Allah menyebutkan tentang apa? Tentang Al-Quran. Okay, tentang Al-Quran. Kalau tadi ayat 128 tentang Rasul, ini ayat 127 tentang Al-Quran. Okay. Kenapa dengan Al-Quran ni? Nanti kita akan bacakan pada keseluruhan ayat 127. Apabila kita buka surah Yunus pada ayat yang pertama, Allah masih lagi membicarakan tentang Al-Quranul Karim. Jadi penutupan surah Yunus ini, ia dibuka kembali perbincangannya pada surah Yunus. Okay. Ayat 127 surah Taubah ini, kalau tuan-tuan melihat terjemahan lengkapnya, kita baca dulu ayat dia, dan ayat ini pun sebenarnya ayat yang lengkap yang kita boleh rujuk. Allah Ta'ala berfirman, وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ. Okay. Ayat 127, ayat 127 surah Taubah ini, kalau kita baca terjemahan yang lengkap, Allah berfirman yang bermaksud, dan apabila diturunkan satu surah daripada Al-Quran, sebahagian mereka memandang kepada sebahagian yang lain sambil berkata. Okay. Ayat ni dia ada kaitan tentang orang munafik. Okay. Orang-orang munafik ni, mereka ni sebenarnya tidak suka dengan Al-Quran sebenarnya.
Kenapa? Kerana Al-Quran dalam surah Taubah ni, dia surah yang kalau dia turun, ayat-ayat Quran kalau dia turun, ayat-ayat itu akan membongkarkan rahsia mereka. Al-Quran tu kalau ayat dia turun, ayat dia itu berkaitan dengan sifat-sifat orang munafik. So orang munafik ni dia macam, dia mereka ni sebenarnya tak suka ayat-ayat Quran yang seperti mengkritik mereka, memperli mereka, membongkarkan mereka. Jadi orang munafik ni kalau dia duduk dalam majlis Nabi SAW, mereka saling memandang kepada sebahagian yang lain. Nazar ba'duhum ila ba'din. Kenapa mereka pandang, tuan-tuan? Sebenarnya orang-orang munafik ni, mereka nak keluar daripada majlis ilmu yang mereka sebenarnya duduk dengan orang-orang Islam ni. Mereka sebenarnya apa? Mereka macam nak curi-curi keluar daripada majlis ilmu tu. Mereka tak nak dengar mana-mana surah yang Allah Ta'ala turunkan kepada mereka. Jadi mereka duduk tengok kawan dia, yang kawan di sebelah kanan, tengok kawan dia sebelah ujung. Mereka tengok tu apa? Mereka nak keluar diam-diam daripada majlis tu, supaya orang-orang yang beriman ni tak nampak mereka ni keluar. Okey, kenapa? Sebab kalau mereka keluar secara terbuka, kan, secara zahir, nanti tentulah orang-orang yang lain akan tahu, oh mereka ni tak suka duduk dalam majlis Nabi ya. Maknanya mereka ni tentulah mereka ni orang-orang yang tak suka tentang ayat-ayat Quran yang Nabi baca, kan. Tu yang mereka duduk diam-diam, mereka keluar. Mereka tengok ada tak orang Islam perasan kita nak keluar ni. Itu yang ayat yang Allah kata hal yarakum min ahad. Baca terjemahan dia. Okey. Walaupun sebenarnya mereka dapat keluar diam-diam daripada majlis ilmu tu, orang-orang Islam yang lain yang beriman ni buat apa? Tak perasan mereka keluar, kan. Tetapi Allah Ta'ala mengetahui. Maka Allah Ta'ala telah memalingkan hati-hati orang munafik ni daripada mereka mendapat iman. Itulah yang Allah nak ceritakan. Okey. Daripada ayat ini, sebenarnya kita nak memberi tumpuan kepada orang-orang yang beriman sebenarnya. Dia ada kaitan dengan orang munafik. Tetapi kita nak mengambil sudut orang-orang yang beriman ni. Kenapa mereka fokus nak mendengar mana-mana surah yang turun, yang Nabi akan bacakan, sehingga kan mereka tidak perasan bahawa mereka tak sedar rupanya ada beberapa orang munafik telah keluar daripada majlis itu. Maknanya orang-orang beriman ni mereka suka mendengar majlis Al-Quran bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan? Orang beriman ni dia tak panas telinga lah macam orang munafik ni. Kan? Mereka suka dengar. Macam kita duduk majlis ilmu, kan. Kadang-kadang kita tak perasan, mana pula dia ni tadi datang. Sebab apa? Dia punya khusyuk dengar ayat Quran tu. Okey. Apa yang diperkatakan oleh Allah pada penutup surah Taubah ni juga dikuatkan lagi pada ayat pertama surah Yunus. Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil hakim. Okey. Kalau kita baca terjemahan lengkap ayat pertama surah Yunus yang tuan-tuan boleh temukan pada muka surat 208 di dalam Quran, Allah berfirman alif lam ra. Okey, huruf abjad alif dan ra, alif lam alif, huruf lam dan huruf ra.
Allah mengatakan tilka ayat. Allah kata itulah ayat-ayat Al-Quran yang penuh dengan hikmah. Okey. Maknanya ayat pembuka surah Yunus ini Allah memulakan dengan menyebutkan ayat-ayat Al-Quran itu mengandungi banyak hikmahnya. Okey. Apa yang kita nak cari maklumat dekat ayat pertama surah Yunus ini? Okey. Sudah pasti kita nak mencari dari sudut perkaitanlah untuk menampakkan dengan lebih jelas bahawa surah Yunus ini sebenarnya bukan surah yang tidak ada perkaitan dengan surah yang sebelumnya. Ada perkaitannya dari sudut membincangkan tentang Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim yang mengandungi hikmah inilah yang telah menyebabkan orang-orang beriman ini mereka suka untuk mendengarnya. Mereka tak suka nak keluar daripada majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ataupun kalau tuan-tuan nak ambil sudut lain boleh. Kita boleh ambil sudut cerita tentang orang munafik. Boleh juga. Tuan-tuan boleh tukar dia kepada uh, ayat 127 Allah menyebut tentang perihal orang munafik yang perihal orang munafik yang tidak suka Al-Quran dibacakan ini. Kalau kita nak kaitkan dengan surah Yunus ayat pertama, kita boleh katakan, oh, ayat Al-Quran ini yang penuh hikmah inilah yang telah memberitahu kepada kita tentang perihal orang munafik. Boleh juga kalau kita nak susun dari sudut perbincangan tentang orang munafik. Ataupun kita lihat yang sebaliknya. Jadi ini adalah sudut yang kedua secara ringkas yang boleh kita pelajari. Jadi kita lanjutkan perbincangan pada sudut yang ketiga. Okey. Sudut yang ketiga, kalau kita lihat pada ayat yang ke-126, ayat nombor 126, masih lagi sebenarnya menceritakan tentang orang munafik. Tetapi kita nak menyebut tentang apa yang berlaku kepada orang munafik ini. Dia ada kaitan dengan ujian peristiwa-peristiwa yang berlaku kepada mereka semasa di dunia itu. Jadi kalau kita baca ayat 126 secara lengkap, ayat 126 ni Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, awala yarawna annahum yuftinuna fi kulli amin marratan aw marratain thumma la yatubuna wala hum yadhakkarun. Okey. Ayat ini jika kita lihat terjemahan yang lengkap, Allah Ta'ala berfirman yang bermaksud dan tidakkah mereka perhatikan. Mereka ni siapa? Orang munafik. Bahawa mereka diuji pada setiap tahun sekali atau dua kali, kemudian mereka tidak juga bertaubat, serta mereka tidak pula mahu mengambil peringatan. Okay. Maksud ujian dekat sini maksudnya apa? Maksudnya adalah orang munafik ini sebenarnya mereka telah mengalami musibah-musibah, yang mana musibah-musibah itu telah menampakkan karakter mereka tu sebenarnya
adalah orang munafik. Orang munafik ni sebenarnya berlaku beberapa peristiwa-peristiwa pada tahun itu. Berlaku satu peristiwa menunjukkan, oh kamu ni munafik sebenarnya. Tapi mereka tak sedar juga. Mereka tak nak berubah untuk menjadi orang yang benar-benar beriman pada Allah. Bukan ada sifat nifak tu. Kadang-kadang sampai berlaku dua peristiwa yang menunjukkan mereka ini benar-benar orang munafik. Tapi mereka tetap nak meneruskan sifat nifaq itu. Tetap nak jadi orang munafik. Tak nak bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah yang Allah Ta'ala nak sebutkan pada ayat 126. Jadi ujian di dunia ni, kita katakan ia adalah musibah-musibah yang berlaku kepada orang munafik. Okey. Yang sepatutnya mereka itu perlu bertaubat kepada Allah. Bertaubat ni ya tubun, maksudnya mereka kena tukar, kena buang sifat kepura-puraan itu kepada sifat yang benar-benar beriman. Okey. Apabila kita buka pada surah yang selepasnya, surah Yunus, ayat yang ketiga. Ayat ketiga ini, jika kita baca keseluruhan ayat itu, Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy yudabbirul amra ma min syafi'in illa min ba'di idhnih dzalikumullahu rabbukum fa'buduh afala tadhakkarun. Okey. Kalau kita baca terjemahan lengkap ayat 30 ini, Allah menyebutkan tentang dirinya yang telah membongkarkan, yang telah menampakkan, yang telah mendatangkan musibah-musibah kepada orang munafik tu, yang telah membongkarkan tentang kemunafikan mereka. Dalam masa yang sama, Allah memperihalkan tentang dirinya yang Allah mengatakan, sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit, yang telah menciptakan bumi dalam masa 6 hari, 6 waktu. Kemudian dia istiwa di atas arash, mentadbir segala urusan. Tiada siapa pun yang dapat memberikan syafaat kecuali selepas diizinkannya. Itulah Allah Tuhan kamu, maka sembahlah Dia. Tidakkah kamu mahu mengambil peringatan? Okey. Ayat nombor 3 ni, jika kita gabungkan dengan maklumat ayat 126, dapat kita buatkan kesimpulannya adalah, kalau ayat 126 mengatakan orang-orang munafik ini, mereka sepatutnya kena bertaubat. Okey, mereka kena ambil pengajaran daripada apa? Daripada musibah-musibah yang berlaku kepada mereka sehingga membongkarkan kemunafikan mereka itu. Mereka kena bertaubat kepada siapa? Mereka kena bertaubat kepada pembongkar kepada kemunafikan mereka tu. Jadi sepatutnya orang-orang munafik ini, mereka sepatutnya kena takut kepada siapa? Kepada Allah yang pencipta langit, pencipta bumi, mentadbir segala urusan. Mereka kena bertaubat kepada Allah, mereka kena kembali kepada Allah menjadi orang yang beriman. Kenapa? Kalau mereka tak kembali kepada Allah, mereka tak akan dapat sebarang syafi' sebagai
pertolongan yang boleh bantu mereka kalau Allah datangkan azab kepada mereka. Seharusnya mereka memang kena kembali kepada Allah Azza wa Jalla dengan beriman dengan sebenar-benarnya. Jadi itulah ayat yang ketiga yang dapat kita kaitkan dengan ayat yang ke-126. Maknanya ayat yang ketiga ini mengukuhkan lagi, memberikan penekanan bahawasanya memang tidak ada jalan lain kepada orang munafik itu melainkan mereka kenapa? Mereka kena yatubun. Mereka kena sentiasa bertaubat dan mereka kena yadhakkarun, sentiasa mengambil pengajaran. Okay. Itulah sudut yang ketiga yang kita dapat pelajari pada kali ini. Jadi kita ulas secara ringkas. Okay. Kita lihat kepada sudut yang keempat. Okay. Sudut yang keempat, perkaitan antara surah Yunus dengan surah sebelumnya At-Taubah. Kedua-dua surah ini pada ayat 129 surah Taubah dan ayat yang ketiga surah Yunus ini menceritakan tentang keagungan arash Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu kita akan menemukan perkataan al-arsyu. Al-arsyu, arash. Okay. Pada ayat 129, Allah menyebutkan, ni ayat yang terakhir sekali surah Taubah, Allah menyebutkan فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. Okay. Ayat ini jika kita lihat terjemahan lengkap, Allah Ta'ala berfirman yang diterjemahkan ayatnya, kemudian jika mereka berpaling, Allah pesan kepada Rasul, jika mereka itu masih lagi berpaling, iaitu mengingkari tentang apa yang Nabi sampaikan, kalau mereka masih lagi tak nak percaya kerasulan yang ada kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, maka Allah Ta'ala minta kepada Nabi supaya menyerahkan urusan itu kepada Allah dalam bentuk bertawakal kepada Allah. Kenapa kena bertawakal kepada Allah itu? Kerana Allah itu ialah Rabb. Dia adalah pencipta, pemilik, pengatur kepada arash yang azim, yang agung. Okey. Jadi ringkasan dia, intipati ayat 129 ni, Allah nak menyebutkan tentang ia adalah pemilik dan pentadbir arash yang agung. Kenapa dengan arash Allah ini, tuan-tuan? Okey, kalau kita pelajari tentang arash Allah merupakan makhluk Allah yang paling besar sekali yang Allah Ta'ala ciptakan. Kalau kita kata langit dan bumi, langit dan bumi itu sangatlah kecil jika nak dibandingkan dengan arash Allah. Arash Allah ini adalah makhluk Allah yang paling terbesar sekali yang Allah ciptakan. Okey. Apabila kita membaca pada ayat yang ketiga surah Yunus, Allah masih lagi nak menunjukkan keagungan dirinya, yang mana pada ayat ketiga ni dia ada memberikan penambahan maklumat pada arash Allah yang agung yang Allah Ta'ala sebut pada ayat 129 itu. Allah menyebutkan tentang apa yang dia lakukan kepada arash yang agung yang telah disebutkan pada ayat yang sebelumnya. Okey, ayat yang ketiga ni panjang ayatnya, tapi saya ambil potongan ayatnya
bermula daripada ayat summastawa 'alal 'arsy. Okey, ambil daripada perkataan istawa 'alal 'arsy. Okey. Jadi ayat yang ketiga ni menambahkan maklumat kepada kita, maksudnya kalau ada yang bertanya, okey, kenapa Allah Taala tu dia menciptakan arasy yang agung? Ayat ketiga memberitahu arasy yang agung itulah Allah Ta'ala memperlihatkan dirinya, dia istawa di atas arasnya itu. Okey, istawa tu apa? Okey, inilah di antara ayat yang kita kena serahkan maknanya kepada Allah Azza wa Jalla. Allah lah yang mengetahui selayaknya bagaimana Allah itu istawa alal arsh. Kita tak tahu sebenarnya Allah tu istawa alal arsh itu bagaimana. Wallahu ta'ala a'lam. Kita tidak dapat nak memikirkan bagaimana. Lepas tu kita memang tak boleh fikirkan pun dengan akal kita bagaimana Allah istiwa alal arshi. Tapi yang pasti ada hikmahnya Allah menciptakan arasy. Okey, pasti ada hikmahnya. Jawapan dia pasti ada hikmahnya. Setiap yang Allah telah ciptakan, kerana Allah itu bersifat al-hakim. Jadi ayat yang ketiga ni ia memberikan kita pengukuhan tentang kehebatan arasy. Lepas tu ayat ketiga ni memperincikan lagi bahawa arasy yang agung itu Allah buat apa dengan arasy yang agung itu. Kita dapati kedua-dua surah ini saling melengkapkan di antara satu sama lain dari sudut yang keempat yang kita bincangkan tentang arasy Allah Subhanahu wa taala. Okay. Kita lanjutkan dengan sudut yang kelima, yang terakhir sekali yang kita nak bincangkan pada pagi ini adalah tentang dua jenis manusia yang kedua-dua manusia ini sikapnya sama sahaja yang Allah Ta'ala nak ceritakan berkaitan Al-Quranul Karim. Tengok lengkapnya kedua-dua surah ini kalau dia bergabung kan, kita akan dapati dua surah ini saling melengkapkan satu maklumat kepada satu maklumat. Okey. Jika kita lihat ayat yang ke-64 dengan ayat nombor 65 surah Taubah, tuan-tuan boleh temukan kedua-dua ayat ini pada muka surat 197. Muka surat 197. Okey, ayat 64 dan juga ayat nombor 65. Okey, tetapi di dalam nota ini saya tidak mengambil ayat lengkap 64 surah Taubah ini. Saya ambil, saya potong ayatnya, terus diambil daripada kalimah qulistahzi'u. Jadi kalau tuan-tuan nak tahu ayat lengkap 64 ini, tuan-tuan kena rujuk muka surat 197 baris yang keempat. Baris yang keempat, tuan-tuan akan jumpa ayat permulaan ayat 64 ni. Tuan-tuan akan temukan ayat itu berbunyi yahzarul munafiquna. Cerita tentang orang munafik itu dia sangat takut jika diturunkan satu surah yang cerita tentang mereka.
Itulah ayat 64 tu. Okey. Ayat 64 ni, kalau kita baca ayat tu secara lengkap, okey, kita kena tengok muka surat nombor 197. Terjemahan lengkap ayat 64 ni Allah mengatakan, orang munafik itu, mereka sangat takut jika diturunkan satu surah dari Al-Quran yang menerangkan kepada mereka tentang apa yang tersembunyi dalam hati mereka. Okey, lepas daripada ayat itu, barulah kita ambil ayat qulistahzi'u. Okey, katakanlah wahai Muhammad, persendakanlah. Maksudnya, apabila turunnya ayat Quran, pada ayat ni Allah perintahkan kepada Nabi, cakap dekat orang munafik. Cakap apa? Ayat ni macam perli orang munafik tu, persendakanlah. Persendakanlah tu maksudnya Allah Ta'ala nak suruh Nabi kata, orang munafik, apa yang kau nak persendakan tentang orang beriman ni? Cubalah persendakan. Maksudnya Nabi seperti provoke mereka. Kenapa? Kerana orang munafik ni dia memang suka mempersendakan orang-orang yang beriman, memperkecilkan orang beriman, mempersendakan ayat-ayat Quranul Karim. Jadi apabila turunnya surah Al-Quran yang sebut tentang mereka, mereka rasa malu, baru tahu. Jadi Nabi kata, qul istahzi'u, persendakanlah sebanyak mana yang kamu suka. Sesungguhnya Allah akan mendedahkan ma tahzarun, apa yang kamu takutkan. Lepas tu masuk ayat 65, Allah Ta'ala mengatakan, ni ayat lengkap dia, walain sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Okay. Dan jika engkau bertanya kepada mereka, kenapa mereka suka sangat mempersendakan Al-Quran ni? Maka tentulah mereka akan menjawab, sesungguhnya kami ni sebenarnya gurau-gurau je, dan kami main-main je. Okey, orang munafik kata. Lepas tu Allah Ta'ala minta kepada Nabi, mengatakan kepada mereka, qul abillahi wa ayatihi wa rusulihi kuntum tastahzi'un. Patut ke nama Allah dan ayat-ayat Allah dan Rasulnya kamu nak buat persenda-persenda? Itulah ayat yang ke-65. Jadi kesimpulan daripada ayat 64 dan 65 ni, Allah menyebut tentang orang munafik ni, sifat mereka apa? Mereka suka al-istihza. Waktu kita jumpa dekat sini, kita jumpa perkataan apa? Istahzi'u. Jumpa perkataan apa? Istahzi'u. Dia panggil al-istihza, iaitu sifat suka memperkecil-kecilkan, mempersenda, mempelekeh-lekehkan. Sifat suka mempelekeh-lekehkan Allah, mempelekehkan ayat-ayat Allah, mempelekehkan Rasul. Ini adalah sifat orang kafir. Jadi ayat 64 dan 65 surah Taubah ni, Allah memperihalkan tentang sikap orang munafik terhadap ayat-ayat Al-Quran, yang suka bermain-main, suka mempersenda terhadap ayat Quran. Jadi kalau ada mana-mana manusia yang suka main-main dengan ayat Quran, ia sebenarnya adalah sifat orang munafik. Okey. Apabila kita baca surah Yunus pada ayat yang ke-15. Okay. Ayat 15 surah Yunus ini, tuan-tuan boleh temukan di dalam Quran, muka surat nombor 210. Ayat 15 ni, dia dah masuk juzuk yang ke-11. Ayat nombor 15, 210 surah Yunus. Tuan-tuan ambil ayat ni boleh jumpa pada baris pertama, kedua, ketiga dan keempat. Yang mana Allah Ta'ala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza tusla alaihim ayatuna bayyinatin قال الذين لا يرجون لقاءنا
fa'ti bi Qur'anin ghairi hadha aw baddil qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi. Okey. Ayat 15 ini kalau kita lihat terjemahan lengkapnya, Allah Ta'ala berfirman yang bermaksud apabila dibacakan kepada mereka, mereka ni siapa? Mereka ni adalah orang kafir musyrikin. Okey, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang jelas, orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami berkata, Allah bagi tahu orang-orang musyrikin ni, mereka ni memang tak percaya pun tentang adanya hari pertemuan dengan Allah nanti di hari kiamat. Mereka ni kalau dibacakan ayat-ayat Allah, mereka kata apa? Bawalah Al-Quran yang lain daripada ni, atau gantikanlah dengan perkara lain. Okey. Jadi orang Arab musyrikin ni, mereka tak nak dengar ayat Quran tu, mereka buat alasan apa? Tak ada ayat lain ke? Kami tak nak dengar lah. Gantilah ayat lain ataupun carilah perkara lain. Mereka cakap kepada Rasulullah SAW. Tetapi Nabi, Allah Ta'ala menyebutkan bahawasanya Nabi tak boleh tukarlah ayat Quran dengan ayat lain. Nabi tak boleh tukar Quran ni dengan perkara lain. Lepas tu Allah kata, cakap kepada mereka, wahai Muhammad, katakanlah, qul, Allah kata, aku tidak berhak menukarkannya dengan kemahuanku sendiri. Namun aku hanya ikut apa yang diwahyukan kepadaku. Jadi ayat ringkasan intipati daripada ayat 15 ni, Allah menyebutkan tentang sikap orang kafir terhadap ayat-ayat Al-Quran yang nak dibacakan. Mereka memang tak nak dengar ayat Quran. Kalau orang munafik pula, mereka dengar ayat Quran tu, tapi mereka jadikan ayat Quran tu sebagai apa? Sebagai mereka memperlekeh-lekehkan, mereka main-main ayat munafik ni. Jadi kalau kita gabungkan ayat 64, 65 surah Taubah dengan ayat 15 ni, kita mendapati sifat orang munafik ni sebenarnya sama macam sifat orang kafir terhadap Al-Quranul Karim. Jadi kita dapati orang munafik ni sebenarnya adalah hukumnya adalah disifatkan seperti orang kafir. Ada persamaan. Sebab tu orang munafik ini sebenar-benarnya ia adalah orang kafir tetapi berpura-pura menunjukkan keislaman mereka secara zahir. Tapi dari sudut dalaman mereka, mereka sebenarnya memang tak suka pun kepada Al-Quranul Karim. Sama macam penduduk musyrikin Mekah. Seperti mana Allah sebutkan dalam surah Yunus ayat yang ke-15. Jadi moga-moga kita dapat menambahkan pengetahuan kita tentang perkaitan di antara satu surah dengan satu surah. Kita dapati macam tak terputus kan perbincangan surah At-Taubah dengan surah Yunus. Dia masih lagi menyambung apa yang diperkatakan oleh surah yang sebelumnya. Inilah sebenarnya hikmah yang kita nak cari susunan surah-surah di dalam Al-Quran ini, susunan yang sangat sempurna sebenarnya. Jadi tidak ada mana-mana pihak yang boleh mengatakan susunan surah dalam Al-Quran ini serabut. Susunan surah Al-Quran ini macam cacah merbah. Susunan surah Al-Quran ini macam tak ada berkaitan langsung, kan? Tak tersusun lah kalau orang kata
sebenarnya itu adalah kata-kata yang salah. Kalau ada waktu yang panjang, kalau kita nak terangkan perkaitan lain, banyak yang kita boleh jumpa. Tapi cukuplah dengan 5 sudut ataupun 6 sudut yang menunjukkan bahawa susunan surah-surah Al-Quran ini menambahkan lagi rasa ketakjuban kita kepada Al-Quranul Karim. Kita tak dapat nak pisahkan antara satu surah kepada satu surah. Contoh, mungkin ada orang dia suka dengan surah Taubah ni, kan? Tetapi kita tak boleh tinggal surah Yunus, kan? Maknanya surah Taubah ni dia perlukan surah Yunus. Begitu juga surah Yunus dia perlukan surah Taubah. Begitulah keperluan kita kepada Al-Quranul Karim secara keseluruhan. Kan? Walaupun nanti kalau kita sempat, insya-Allah kita akan ikut juzuk-juzuk Quran. Kita jangan bimbang. Kita akan habiskan perkaitan antara 114 surah ni, kan? Kalau tengok baru surah nombor 10, baru surah nombor 10 dengan surah nombor 11, surah nombor 10 dengan surah nombor 9 dan 10 ni. Ini kita dah masuk Ramadan yang ke-11, kan? 11 ya? Kan hari ni, kan? Betul, Ustaz. Betul, kan? Tuan-tuan jangan bimbang sebab kita pun dah masuk juzuk 11 dah. Kan? InsyaAllah kalau kita tak sempat belajar pun, InsyaAllah kita akan sambung dia semasa bulan Syawal. Quran ni jangan kita ingat dekat Quran tu Ramadan je. Bukan. Tuhan yang sama pada bulan Ramadan adalah Tuhan yang sama bulan Syawal. Ni kita kena perbetulkan cara kita beribadah bulan Ramadan. Kan? Ramadan dia akan habis. Masuk Syawal, habislah Ramadan. Tapi apabila masuk Syawal, takkan kita nak tinggalkan Al-Quran tu. Jadi kita akan sambung, insya-Allah. Nanti kalau kita habis, insya-Allah, dengan rahmat Allah, dengan bantuan dari Allah Azza wa Jalla, kita akan dapati selama ni mungkin kita suka pilih-pilih surah, kan? Suka ilmu lah, kan? Sampai surah lain kita tak ambil peduli langsung. Kita suka baca surah Ar-Rahman lah, sampai tak peduli langsung surah lain. Kita akan dapati sebenarnya perkara itu tak betul pun sebenarnya. Sebenarnya kita tak boleh tinggalkan mana-mana surah. Kalau ada setengah pada kita suka sangat dengan surah Yasin, kan? Dibaca setiap minggu. Tapi jangan sampai kita abaikan surah-surah lain. Sebab apa? Sebab surah-surah lain ni dia berkaitan antara satu sama lain. Kita tak boleh pisahkan. Kalau kita suka sangat dengan surah Yasin tu sebenarnya dia bukan surah yang terasing daripada surah-surah lain. Dan kita akan tunjukkan perkaitan dia di antara satu surah dengan satu surah. InsyaAllah nanti kalau kita mohon Allah beri panjangkan umur kita, lapangkan dari kita akan sebut nanti. Kita akan tunjukkan lagi perkaitan, bukan sekadar surah sebelah-sebelah, surah bersebelahan dengan surah bersebelahan, tapi kita akan tunjukkan dari sudut konsep surah pertama dengan surah yang terakhir, surah yang pertengahan dengan surah yang pertama, surah pertengahan dengan surah yang terakhir, insya-Allah. Baik, di sini saja yang dapat saya kongsikan maklumat yang dapat saya sampaikan. Semua ini adalah daripada Allah Azza wa Jalla. Ilmu ini semua adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Semua itu adalah kurniaan Allah, pemberian daripada Allah. Kalau ada mana-mana kekurangan, kelemahan,
sudah pasti ia adalah daripada kelemahan saya sebagai seorang manusia. Yang sempurna itu hanyalah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay, saya buka kalau ada mana-mana persoalan, ada mana-mana penambahan maklumat sebelum kita tangguhkan pengisian kita pada pagi ini. Ada pengulangan mana-mana yang ada mana-mana ayat penerangan yang perlu saya ulang ke? Okay, kalau tidak ada, saya ucapkan jazakumullahu khaira, barakallahu fikum di atas penglibatan tuan-tuan dan puan-puan, ya. Walaupun kita doakan juga rakan-rakan kita yang lain dapat mengikuti apa pengisian ini secara rakaman. Allah pemudahkan semua urusan-urusan kita semua. Semoga kita semua sentiasa mendapat keberkatan daripada Al-Quranul Karim, dilapangkan urusan kita, diberikan ketenangan, diberikan cahaya pada dada-dada kita, dan kita mendapat syafaat daripada Al-Quranul Karim. Kita sudahi pengisian kita ini dengan tasbih kafarah dan juga berpesan-pesan kita kepada kepentingan waktu, iaitu dengan kita membaca suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika